naratif yang Bersatu sedang bawa ketika ini, UMNO menolak untuk bersama dengan Bersatu sebab tak nak bersatu dengan Melayu. 3 parti Datuk Seri sebut tadi, nak bersama dengan DAP, nak bersama dengan PKR. Itu naratif yang dia bawa. Datuk Seri ada penjelasan. Tidak ada hasrat, tidak ada perbincangan, setahu saya di peringkat kepimpinan tertinggi ke arah itu. Mungkin yang ada beberapa orang di kedai kopi hanya buat perhitungan congak itu, saya tak tahu. Ke arah itu tidak ada. Dan saya sendiri menyatakan bahawa sekiranya antara sebab kenapa rakan-rakan dalam UMNO tidak boleh menerima DAP bukan soal perkauman. Jangan salah faham. Oh, ini parti Melayu tak boleh terima DAP apa ni, Cina, chauvinis dan sebagainya. Rasis. Jangan lihat daripada perspektif itu. Saya mau melihat bahawa kita nak sebuah kenderaan ataupun kerajaan yang baik berjalan dengan lancar, yang telah dibina oleh Barisan Nasional, perikatan yang sebegitu ada kelemahan kita tapi begitu jaya sekali, telah dirombak dan diubah dengan begitu teruk sekali sewaktu DAP menjadi tulang belakang. Walaupun pada waktu itu Tun Mahathir memerintah sebagai Perdana Menteri 22 bulan, kerosakan yang dibuat oleh DAP kepada ekonomi kita, pada soal sosial kita, pada soal kehakiman kita, daripada pengakuan Tommy Thomas misalnya. Kalau orang duk cerita pasal kluster mahkamah dan sebagainya, kenapa UMNO yang dijadikan sasaran? DAP tak timbul. Kalau mereka juga pernah menjadi kluster mahkamah untuk terus memimpin. Itu cerita, ada cerita yang kes rogol pun ada, bukan saja kes apa ni yang berkaitan rasuah dan sebagainya. Dianggap okey, perkara-perkara itu mereka melalui proses mahkamah. Biarlah mahkamah yang menentukan. Jadi kita cerita bagaimana waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui proses yang sama. Mereka tidak pertikaikan sewaktu mahkamah sedang berlangsung. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita katakan waktu DAP berada dalam itu, dia telah memberi kerosakan yang besar dan ia memberi janji palsu yang begitu besar. Saya tidak bercakap tentang janji yang bersifat ekonomi, tol, percuma, PT-PTN dan sebagainya. Tapi yang paling penting sekali ialah tentang soal reformasi institusi yang dikaitkan dengan ideologi dan idealisme mereka. Dalam buku Jingga tu. Oh, dia bercakap tentang mesti bebas daripada rasuah. Yang memegang agensi tentu bukan terdiri pada orang politik. Tapi apa yang mereka lakukan? Siapa yang mereka sokong untuk dilantik menjadi ketua SPRM? Orang politik. Tommy Thomas yang saya sebutkan tadi menedahkan segala-gala itu. Dan banyak perkara lain yang kita katakan bahawa tidak ada sebab untuk kita menerima parti yang seperti gini dengan pemimpin-pemimpin yang seperti itu untuk menjadi rakan kita, berpakat dengan mereka dalam pilihan raya yang akan datang. Dan UMNO akan hilang naratifnya sekiranya menyatakan sokongan ataupun bekerja ke arah itu. Ini pandangan saya. Dan pandangan itu adalah itu juga yang dibuat oleh Majlis Kerja Tertinggi. Tak pernah bincang pun tentang soal DAP dan sebagainya, dan ini telah menjadi suatu perkara yang rasanya sudah diterima ramai, sudah diterima umum bahawa DAP bukanlah satu parti menjadi rakan kita. Ya. Tadi Datuk Seri tengok VT, Lee Kuan Yew pun secara jelas mengatakan dia tidak pernah ada menawarkan. Tadi kenapa masih timbul, masih digunakan perkataan no DAP? Kenapa? Saya menganggap ada orang yang untuk survive politiknya memerlukan boogeyman. Boogeyman artinya momokkan. Nak beritahu anak yang keluar ada hantu kat luar. Jangan pergi kat sana ada rimau kat hutan. Jadi taktik boogeyman, taktik untuk kekal dengan kami. Kalau di sana kamu akan rosak, kamu akan musnah, kamu akan menghadapi sesuatu yang lebih bahaya. Kita diperlukan yang begitu. Sebab sepanjang 22 bulan orang merasakan
keperitan ketika Pakatan Harapan pemerintah. Cerita-cerita yang berkaitan dengan DAP. Sehingga kan sekarang pun orang bandingkan MRT zaman BN, stesen dia macam mana dengan MRT zaman bila dah ubah dia punya spek. Misalnya. Banyak perkara yang dirasakan teruk dan dia katakan, kamu nak teruk lagi. Kamu nak jadi pada apa ni yang dikaitkan dengan kaum, yang dikaitkan pada apa yang diberikan pada nelayan, apa yang dipotong peruntukan dan sebagainya di bawah pemerintahan yang dulu, itu boogeyman. Right. Tetapi kita bercakap bahawa perbandingan jangan dibandingkan dengan 22 bulan PH memerintah. Sepatutnya dibandingkan bahawa negara ini pernah maju, pernah stabil, pelabur datang, pelabur yakin, pasaran saham naik, nilai ringgit kita mengukuh di bawah Barisan Nasional. Dan sebab itu kita katakan jajaran yang perlu dilihat bukan jajaran soal hubungan dengan parti-parti dan sebagainya, tetapi bagaimana untuk meletakkan Barisan Nasional sebagai parti yang utama balik. Kerana Barisan Nasional proven, terbukti dan mempunyai orang-orang yang ada pengalaman. Dan pengalaman ni saya selalu cakap, dominan ni bukan soal dominan nak power yang besar tu. Kadang-kadang nak memberikan kestabilan, Amerika, China, dia bercakap dia nak berikan kestabilan di sini. Dia nak berikan kestabilan dalam dunia dan sebagainya. Dia main peranan. Orang kata buruk perkataan dominan ataupun buruk perkataan abang besar ni. Tapi jadi abang besar ni berat tugas dia. Bukan sekadar abang besar dia ada power ya. Tapi kalau adik-adik susah, rakyat susah, ini tanggungjawab abang besar. Kepala keluarga. Oh, kalau kita ada banjir saja, kita tahu bukan kita tak boleh harapkan jentera kebajikan masyarakat untuk turun apa sebagainya. Dia ada berapa orang ya dalam satu daerah. Adalah tinggi-tinggi 10-12 orang staff dia yang ada sana. Berbanding dengan kalau saya cakap di pengalaman ketika berada di Kemaman dulu misalnya. Saya ada 120 cawangan, setiap cawangan ada 20-30 jawatan kuasa yang digerakkan sepenuhnya kalau berhadapan dengan masalah musibah, kesusahan, banjir, kebakaran. Ini jentera parti lebih kuat. Dan sebab itu kita katakan bahawa dalam alignment yang ada sekarang, parti PBBM untuk menjalankan tanggungjawab sebagai abang besar, dominan parti. Perdana Menteri itu adalah sifatnya dominan. Kita tak nampak, maaf saya katakan, misalnya Menteri Kebajikannya, Menteri Wanitanya bergerak ke bawah. Berbanding dengan pergerakan pemuda, puteri dan wanita UMNO waktu kesusahan dan sebagainya. Mereka lakukan kerana ini adalah sifatnya sebagai parti yang menjadi abang besar. Kalau kawan-kawan susah, dulu saya selalu sebutkan, saya ceritakan, dalam Barisan Nasional, kalau MCA ada masalah, berlaku zaman Yeo Yipan dengan Tan Koo Suan dulu, Tun Gafar take over 10 bulan sehingga dia stabil tolong. Dia tak boleh jadi, kalau PBM nak jadi abang besar, bukan dia cocok UMNO. Dia mesti cari jalan menstabilkan UMNO. Kalau dia nak jadi abang kepada UMNO. UMNO pula, kalau behavior nak jadi gini, dia tak boleh tengok kesusahan. Di Sabah menunjukkan perkara ni tak berlaku. Ada persaingan antara dua parti yang bukan bersifat abang-adik, dia tak boleh duduk bersama. Sebab itu, pilihan yang dibuat oleh rakan-rakan dalam UMNO mengatakan bahawa ya, kita cuba dalam pilihan raya yang akan datang. Mungkin atas semangat. Jangan bergaduh, jangan sampai kafir mengkafir, nak burukkan dan sebagainya. Kita bertanding, kita tengok siapa yang lebih kuat. Adakah Datuk Seri nak memberitahu negara ini akan kembali seperti dahulu dengan hanya UMNO ataupun BN yang mengetuai kerajaan?
UMNO tidak pernah berseorangan. Ya, Ya. BN tu 14 parti sebelum ini. sebelum ini. Artinya kalau kita ada kawan-kawan untuk bersama, Sabah, Sarawak berapa banyak parti yang ada di sana. Dan yang pentingnya ialah kita uji lagi dalam pilihan raya yang akan datang. Dan mungkin dengan rakan-rakan kita, saya sentiasa menganggap hubungan PAS yang dimeterai melalui piagam Muafakat Nasional itu sesuatu yang harus diteruskan. Kerana PAS dan UMNO berbeza dengan antara PAS dengan Amanah ataupun UMNO dengan PBBM dan sebagainya. Perlu diperkukuhkan di situ. Dan kita akan meneruskan kerjasama dengan parti-parti daripada Sabah dan Sarawak yang saya percaya akan membentuk satu kerajaan yang kuat satu ketika nanti. Jadi saya ada satu soalan yang datang kepada saya ni. Setuju tak kalau saya katakan dalam kedinamikan politik hari ini banyak taktikal yang tersirat? Darurat ni satu taktikal. Ya. Banyak perkara yang dipersoalkan. Saya tak pertikaikan dari segi sah ataupun tidak sah darurat. Okay. Tetapi itu adalah merupakan satu perkara yang boleh ditafsirkan sebagai taktik yang dijalankan. Dan kita dah mesti melihat ianya dibuat untuk apa, untuk siapa, dan apakah ia dikaitkan dengan satu kaedah untuk memanjangkan tempoh supaya tidak dibubarkan. Dan perkara itu kita faham, kita berhadapan dengan soal COVID dan sebagainya. Tetapi ramai yang bertanya, kenapakah Parlimen tidak boleh bersidang? Parlimen kalau dia bersidang sekarang tidak boleh menjatuhkan kerajaan kalau tidak ada sebarang pengundian. Parlimen dirasmi, titah diraja. Bahas saja titah diraja, takkan orang nak tolak titah diraja. Tetapi kenapa tidak dihadapkan banyak perkara yang menyentuh isu-isu negara, isu rakyat? Tanya dan saya jawab. Jawab saya tanya. Kalau sini pun. Jadi orang pergi ke media sosial kalau Parlimen dah tak boleh nak bersidang. Ini antara dikatakan taktik. Mungkin masa diperlukan untuk menerima lompatan-lompatan baru. Ini juga adalah merupakan tindakan taktikal dan sebagainya. Jadi bagi saya, ini adalah perkara yang terpaksa dilalui. Tetapi akhirnya saya percaya bahawa rakyat akan melihatnya, rakyat akan menilainya, dan rakyat akan membuat keputusan-keputusan baru di masa yang akan datang. Sebagai. Ya. Baik.